Hai, okey, bertemu semula dalam channel YouTube saya. Okey, kita akan belajar lagi, masih belajar lagi tajuk bab 1 tingkatan 4, okey, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga dan juga yang keempat, iaitu kita nak melihat kesan perubahan nilai A, B, C dan juga kita nak membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi. Okey, jom sama-sama kita lihat. Okey, pelajar sekalian, kita kembali semula menyambung bahagian ketiga dalam tajuk bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, termasuk kepada bahagian ketiga iaitu kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey. Ada orang mungkin tanya balik, dah belajar ke tajuk ni? Dah dah belajar masa tingkatan 2. Kita ulang balik. Okey. So kat sini ialah bentuk umum fungsi kuadratik ataupun ungkapan kuadratik iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c, di mana a, b dan c tadi macam mula bahagian situ saya katakan, okey, dia ialah sebarang nombor yang tetap. Okey, tetapi nombor-nombor ni dia mewakili kuantiti tertentu ataupun maksud-maksud tertentu. Okey, kat sini kita tengok A, nombor depan A ni dia mewakili bentuk graf. Okey, B dia mewakili paksi simetri. Okey, dan C dia mewakili pitasan Y. Okey, so macam mana kita nak kaitkan perubahan nilai A, B dan C kepada bentuk graf? Okey, so tengok nilai A yang depan ni. Nilai A ni dia boleh menentukan bentuk graf. Okey, tadi saya kata kita dah belajar bahagian kedua. Okey, kalau A lebih besar daripada kosong, okey, bermaksud nilainya positif, bentuk graf ialah bentuk U. Okey, kalau A lebih kecil daripada kosong, okey, bentuk U atau senyum. Kalau A lebih kecil daripada kosong, okey, bermaksud nombor tu nombor negatif, so grafnya bentuk masam, okey, ataupun bentuk N. Okey, jadi kena ingat tu. So, apa kaitan dia punya dengan perubahan nombor? Ini kita nak tengok dia punya tanda. Kalau nombornya berubah, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Okey, kalau ada dua bentuk graf kat sini contohnya, okey, jika nilai A yang pertama ni lebih kecil daripada nilai A yang kedua, okey, tengok yang graf berwarna merah ni, kalau lebih kecil, bermaksud dia punya lingkupnya lebih besar daripada nilai A2 kat sini. Okey, contohnya kalau sini nilainya 1, sini nilainya 2. So bentuk graf dia yang pertama ni lagi panjang ataupun lagi luas lebarnya daripada graf yang warna hitam ni. Okey, begitu juga kalau graf tu berbentuk masam. Okey, sama juga kalau nilai negatif. Okey, kalau nombornya lebih besar, dia punya lingkupnya lagi lebar berbanding dengan yang warna hitam ni. Contoh kat sini, kalau nombor negatif, nombor yang lagi besar tu dikira lebih kecil. Contoh kat sini kalau ini negatif 10. Okey, yang A gelap ni negatif 5. Okey, so negatif 10 ni adalah lebih kecil daripada negatif 5. So kat sini dia punya lingkupnya lagi lebar berbanding dengan lingkup yang negatif 5. Okey, nilai B. Okey, menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, nilai B ni dia menentukan paksi simetri. Okey. Okey. Nilai B pula ialah untuk menentukan kedudukan paksi simetri. Okey. Untuk menentukan paksi simetri pun dia mesti ada dua bahagian. Yang pertama, jika A lebih besar daripada kosong untuk graf yang berbentuk senyum. Okey, dan yang kedua ialah untuk A nilai yang kurang daripada kosong untuk graf yang bentuk masam ni. So kat sini, okey, so nilai B ni, okey, nilai B yang untuk paksi simetri, apa dia punya kaitan kalau ada berlaku perubahan pada dia punya nombor B tu? Kalau B tu nombornya lebih besar daripada kosong, bermaksud nombor tu bernilai positif, maka paksi simetrinya berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, ni paksi Y, okey, sebelah kiri.
Okey, paksi Y ni ialah paksi simetri. Kalau B tu lebih kecil daripada kosong, bermaksud B tu bernilai negatif, maka paksi simetrinya berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, ini sebelah kanan, dia berada di sebelah kanan. Okey, dan jika B tu nilainya sama dengan kosong, okey, bermaksud paksi simetri itu berada di tengah-tengah paksi Y. Okey, paksi simetri sama dengan paksi Y. Okey, maksudnya kat sini nak ingat mudah je. Okey, kalau untuk graf senyum, kalau B-nya positif, okey, B-nya positif kiri. Okey, kalau B-nya negatif kanan. Okey, untuk A lebih kecil daripada kosong, okey, graf yang masam dia terbalik. Okey, dia terbalik daripada yang tadi. Kalau B tu bernilai positif, paksi simetrinya berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, ini paksi Y di sebelah kanan. Kalau B tu bernilai kurang daripada kosong, okey, ataupun dia bernilai nombor negatif, paksi simetrinya berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, sebelah kiri. Kalau B sama dengan kosong, sama juga macam tadi, paksi simetrinya sama dengan paksi Y, iaitu berada di atas garisan ni. Okey, cuma kat sini nak ingatkan senang je. Kalau yang A lebih besar daripada kosong, arahnya berlawanan. Kalau B-nya besar, kiri. Kalau B-nya kecil, kanan. Kalau yang bentuk masam ni, graf bentuk masam, besar kanan, yang kecil di sebelah kiri. Okey, seterusnya tengok pula. Okey. Okey, nilai C pula. Okey, nilai C ni pintasan Y, dia menentukan kedudukan pintasan Y. Okey. Okey, contohnya macam ni. Grafnya tetap sama, dia bergantung pada bentuk A. Kalau A lebih kecil daripada kosong, bernilai negatif, dia punya graf bentuk masam. Kalau A lebih besar daripada kosong, grafnya bentuk senyum. So, nilai pintasan Y tu kat mana? Okey, ini kalau ada dia punya grafnya. So, garisan graf yang melintasi paksi Y ni, ini dipanggil sebagai C ni ialah pintasan Y. Okey, begitu juga kalau graf tu berbentuk senyum. Okey, garisan graf yang memintas pada paksi Y ni, so kat sini dia lah dipanggil sebagai pintasan Y. Okey, very simple, tak ada masalah. Okey, contoh, hitung nilai C diberi fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah C melalui titik 2 negatif 3. Okey, so macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, yang pertama tengok titik ni. Okey, kita kena pastilah mana x mana y. So yang depan ni ialah x, yang belakang ni ialah y. So kita masukkan nombor-nombor koordinat ni ke dalam fungsi kuadratik ni. So kat mana y-nya? Ni fx ni ialah sama dengan y. Okey, so kita tulis balik. Negatif 3 sama dengan, okey, masukkan nilai titik ni dalam persamaan ni, fungsi ni. 2 kurungan 2 kuasa 2 tolak 4 kurungan 2 tambah C. Okey, negatif 3 sama dengan 2 kurungan 2 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 tambah kuasa 2 pula. 4 kurungan 2 tambah C. So nak kira guna kalkulator terus senang je. Kita ambil kalkulator saintifik ni. Okey. So kita masukkan semua nombor yang ada dalam fungsi ni ke dalam kalkulator. Okey, negatif 3. Okey, negatif 3 sama dengan alfa kalk 2 kurungan 2 tutup kurungan kuasa 2 tolak 4 kurungan 2 tambah. Okey, nak guna sebarang huruf yang warna pink ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya ada C, tak apa, kita gunakan tekan alfa, tekan hip ni, tekan keluar C.
So nak dapat sama dengan, tekan Shift Cap 2 kali. So jawapan bagi nilai C ialah C sama dengan negatif 3. So tulis jawapan kat sini ialah C sama dengan negatif 3. Okey, senang saja, tak ada masalah. Okey, sebab kita gunakan kalkulator. Okey, yang keempat, membentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi. Okey, contoh umur Bala 3 tahun lebih tua dari adiknya. Hasil darab umur mereka sama dengan umur ayahnya, iaitu 40 tahun. Bentuk persamaan kuadratik. Okey, kat sini maklumat kita keluarkan dulu. Okey, dia kata Bala 3 tahun lebih tua dari adiknya. Maksudnya adiknya kat sini, kalau kita wakilkan dalam bentuk formulik ubah, adiknya umurnya X. Okey, so Bala umur adiknya 3 tahun lebih tua, bermaksud X tambah 3. Okey, kemudian dia kata hasil darab umur mereka, maksudnya X didarabkan dengan X tambah 3 sama dengan umur ayahnya, iaitu 40 tahun. Bermaksud X darab X tambah 3 sama dengan 40. Okey, so kat sini kita dah buat satu persamaan kuadratik. So kita kembangkan kat sini. Okey, darabkan X darab X, X kuasa 2, X darab positif 3, positif, X darab 3, 3X sama dengan 40. Okey, kemudian 40 ni kita pindahkan ke sebelah kiri, sebelah belakang dia. So, X kuasa 2 tambah 3X positif, bila pindahkan ke sebelah kiri akan jadi negatif 40 sama dengan 0. So, dah siap. Okey, dah dapat persamaan kuadratik. Okey. So, pelajar boleh cuba buku teks muka surat 14, praktiskan diri 1.1C, soalan nombor 1 ABC, dan juga buku teks muka surat 15, praktiskan diri 1.1C, 1.1. Sekejap. Okey. Okey, silap ni 1D. Okey, praktiskan diri 1.1D, buku teks muka surat 15, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, itu saja untuk bahagian yang ketiga dan keempat. Terima kasih.